pagi, mak dia panggil. Lalulah saya lintas jalan sampai dekat dengan dia kata sekali lagi, "Tok ayah aja apa anak saya?" Saya kata, "Apa hal ni?" Duduk tepi jalan betul. Luar pada kedai ya. Dia kata, "Saya pagi saat ni. Dengan mata dia tunjuk jari dia mata. Dengan mata lendir. Dia kata dia panggil bahasa orang kata ni mata lendir, mata lah. Dia tunjuk kepada mata, air mata pun bercucuran keluar. Macam buka air. Dia kata dia tengok dengan mata dia. Beratus tapak kaki babi lalu celah batang. Pokok terdikar, kebun terdikar anak dia. Daun satu helai tak pijak. Lepas tu dia tanya pula, "Tok ayah aja apa anak saya?" Saya pun kata, "Syukur awak pada Tuhan awak. Kerana doa anak awak sudah makbul. Saya baca doa untuk anak awak pun tidak, semaya ajak untuk anak awak pun tidak, dan dia tak buat pun semaya ajak." Budak tu sekarang ni ahli sunnah. Maya tak tinggal dalam ni. Lawa orang adalah sekarang ni. Dah kahwin dah. Dia anak seorang. Yang seorang lagi tu dia mari jumpa saya. Dia kata, "Ustaz, saya dengar khabar Ustaz ni doa makbul sangat." Kata, "Saya tak kenal dia ni." Tak kenal. Dia kata, "Ada orang beritahu saya doa Ustaz ni makbul sangat. Ustaz, saya ni ada hutang 3 juta. Tolong Ustaz supaya ajak untuk saya supaya dapat nombor ekor." Dapat nombor ekor. Saya tidak nak makan 1 sen pun duit ni. Saya nak bayar hutang. Saya nak balik ke rumah tak boleh. Sebab jiran-jiran saya pun saya berhutang. Dia berhutang ni termasuk bini-bini orang ni. Keliling rumah dia. Nak balik. Allah, bini orang ni bila dia nak balik, minta hutang tu, tak boleh balik rumah dia. Dia duduk moteres di Bakrian. Moteres. Jadi keliling rumah dia dia berhutang semua. Kereta dia 5 buah, semua nak kena tarik. Dia kontraktor. Rumah dia nak kena tarik. Jadi saya kata begini ya, kita jumpa malam ni. Jadi jumpalah di Pasir Putih, kedai kopi. Dia pun beritahu pula. Saya baca ayat tadi. 3 kali baca tak jawab juga. Tak jawab juga. Dia bila orang ni dalam keadaan ni, dia ayat dibaca pada dia seolah-olah dia tak kenal. Sehinggalah kita sebut nama dia. Lepas tu saya berkata, "Awak baca minta dengan dia?" 2 minggu tak minta dia. 2 minggu dia jumpa dengan saya lah. Dia suruh saya semaya ajak. Saya kata, "Tak boleh, saya tidak tahu cara." Saya berhenti lama. Masa itulah dia cerita pada saya. Dia bomo ekor ni di tempat tu ada kuih siam, ketik siam tepok macam itu. Pergi sana, Tok Cha tu suruh dia cari kura-kura, saya kata kura-kura. Bawalah dia. Payah nak cari kura-kura ni. Kura-kura ni bukan benda banyak. Nak cari di kampung-kampung ni kura-kura ni. Minta cari, jumpalah kura-kura. Bawa kura-kura tu pergi ke Tok Cha, dia terbok. Terbok ni dekat dengan tempat lah, dia kurang 1-3 kilo nak tempat. Bawa mari ke siam tu kata, "Awak kena mandi junub ke kura-kura ni." Dia tak pernah mandi junub. Siam tu suruh Tok Sami tu, Tok Cha, suruh mandi junub kepada kura-kura ni. Kalau tidak, saya tidak boleh bomo untuk dapat nombor ekor. Dia pun mandi junub lah ke kura-kura tu. Macam mana dia mandi, wallahualam lah. Kemudian dia lepas tu Tok Cha kata, "Awak sudah ambil semayang tu kura-kura tu?" Tidak. Dia kata, "Dah, awak tu ambil semayang tu." Dia macam mana dia
Masuk ke gua Allah alam lah. Dia orang yang sesat ni, dia semua disuruh memang buat kelapa. Tak nak sabar dah. Ni dah air hitam ni supaya tak tinggal. Dah air hitam. Tapi syirik pada Allah Ta'ala tu dia tak tahu. Orang muda lagi dalam 40. Lepas tu siang terbaca. Bolehlah sikit. Kemudian lain kali pula pergi orang beritahu dia di Batu Pahat. Itu Hindu lah, kuih Hindu. Jumpa dengan Tok Sami sekian-sekian di Batu Pahat. Dia pergi Batu Pahat. Dia ada grup dia ni, sebuah kereta begini. Dia grup dia ni, kopiah ada atas kepala bakar ni. Dia ada atas kepala. Dia nak cuti di Kelantan, tak boleh. Dia kena beli nombor ekor tu di Jertik. Kelantan tak ada nombor ekor ni. Jadi dia beli di Jertik. Jadi pergi ke Batu Pahat tu, Tok Sami tu kata awak kena tunduk ke berhala. Dia pun tunduk ke berhala. Maka dia buat. Boleh sikit. Kufur dah, tunduk tu kufur dah. Tunduk kepada berhala tu kufur dah. Macam tadi mandi junub untuk kura-kura tu kufur. Menuju nama ekor tu kufur. Semua kufur belakang. Sebab tu doa dia tu tak makbul lah pasal dia duduk dalam kufur tak berhenti ni. Jadi duduk selang 2-3 hari dia mari jumpa saya pula. Saya pun ajar dia lagi. Selang 2-3 hari dia mari pula. Dia kata ustaz dulu lah. Saya ajar saya. Sekarang tak boleh. Tak boleh, ni kerja tak cat. Dalam masa 2 minggu tu agak-agak dia mari jumpa saya 5 kali. Lepas yang kelima tu dia mari kali yang ke-6. Dia jumpa saya kali yang ke-6. Lalu dia kata, ustaz minta maaf lah. Selama 5 kali saya mari ni, saya terjemuh apa yang ustaz cakap. Saya baca sekian banyak ni kepada nombor. Pada nombor ekor. Dia mari jumpa kita tu, dia terjemuh daripada bahasa kita tu kepada nombor. Dia kata yang paling mengherankannya adalah nombor yang keluar tu seperti yang kita jangka. Cuma beza huruf, beza nombor. Misalnya 1, 2, 3, 4. Yang keluarnya 2, 3, 4, 1. Nombor semua keluar lagi. Terbalik ya. Kelima-lima kali dia tikam. 1,000 sekali tikam ni. 1,000 sekali tikam. Ini dia mengaku ni. Dia mengaku lepas 6 kali. Lepas tu dia kata yang kelima tu dia kata ya Allah, sekiranya tak betul juga, tak boleh juga, maka saya akan tobat, tidak akan buat lagi judi. Saya kembali belajar dengan ustaz. Lalu yang kelima tu juga beza nombor 1 juga. Maka dia pun mari mengaku. Lalulah saya ajar. Baru dah seolah-olahnya dia tak pernah belajar 5 kali mari. Dia tak pernah. Jadi kita ajar balik ya. Ajar yang kita ajar sama tu je lah. Macam saya ajar awak ni. Seminggu kemudian dia panggil, ustaz, mari Kota Baru je. Dia pergi Kota Baru. Pakai kereta setengah kereta saya. Ada hal bank. Apa? Dia kata naik atas kereta sekejap. Saya pun naik atas kereta dia. Dia pun keluar satu surat. Ustaz, dia lulus projek 5,5 juta. Surat kelulusan, offer letter untuk buat tangki air di Paluh 3 Bongsang. Siap dah Paluh. Paluh 3. Tangki air dengan pipe. Seminggu kemudian dia telefon saya pula. Ustaz, bagi sekejap. Pergi pula. Dia terakhir kata sekejap, ada hal dengan bank. Saya pergi dia ke bank. Duduk sekejap, dia pun keluar. Bawa pengarah set. Ada barang ada. Letak di belakang kereta. Waktu dia bawa kereta senyap, tak kata apa.
Saya bertanya apa ha ni? Jap. Lepas tu dia berhenti kata, dia pun ambil raksek dia tu. Dia pun buka duit dalam tu penuh. Duit dalam satu raksek tu, dalam beg sekolah budak lah, penuh duit dalam tu. Kata duit berapa banyak ni? Dia kata 800,000. 800,000 ringgit. Duit apa ni? Apa bank masa ni? Dia kata tak, duit advance projek saya tu lah. Dia pun ambil satu tu, dia pun bagi pada saya. Tengok ni Ustaz. Dia pun, kita pun ambil. Tengok. Ni duit ni. Hadiah untuk Ustaz. Hadiah apa? Ajar saya agama ni. Dia beri saya 10,000 ringgit. Selang 2 minggu kemudian dia beri pula 20,000. 20,000. 30. Banyak lagi. Ada seorang lagi tu, masa saya duduk mengajar tu, masa dia duduk cakap dengan kita di kedai kopi tu lah, di Bakrian tu, duduk cakap tu, ada seorang tu terdengar yang saya duduk cakap. Lalu dia pun doa. Jadi dia kata pada saya, dia kata, Ustaz, saya pun lulus dekat projek. Kata, awak belajar bila dengan saya? Dia kata, saya doa macam Ustaz ajar dah. Saya kata, awak belajar bila dengan saya? Dia kata, tu itu hari yang Ustaz ajar orang tu, saya dengar. Dia di meja sebelah. Iaitu yang ni pelik sikit. Projek ni nak diberi, pengarah nak beri kepada satu orang. Gara rasuah. Jadi tak ada can pada dia. Dia akan doa, minta Tuhan tukar pengarah tu kepada pengarah lain, supaya mari sini dan lulus projek tu untuk dia. Doa dia tu mampu boleh 4,5 juta. Yang tadi 5,5 juta, jadi 4,5 juta. Iaitu buat landang kandang-kandang lembu di Kemahang. Macam siap lah korang. Jadi saya pun tak kerti lah nak cakap ni, saya tak baca doa untuk orang, tak semaya ajak untuk orang. Doa tadi je bang. Nah, saya rasa cukup dah untuk beri perangsang lah. Nah, bahawasanya dalam beribadat ni ada baca doa. Nah. Baik, kita sambung Lau nasya'u la ja'alnahu hutaman fazaltum tafakkahun. Kalau kami kendaki, maka nescaya kami akan jadikan hutama, iaitu pokok tu jadi kering hancur. Macam niaga tu sampai jadi tak ada siapa nak masuk membeli kedai kalau kami nak. Fazaltum, maka jadilah bagi kamu itu tafakkahun, jadi hairan. Macam mana ni pokok ni kita tanam ni elok dah, tiba-tiba mati pokok ni. Macam mana ni kita buat kedai ni dengan tempatnya, dengan kawasannya, dengan kawasan orang lalu lalangnya, dan memang orang memang membeli benda ni. Macam mana orang tak mau beli? Sampai jadi kita pun jadi, tuan punya tu jadi hairan. Bila hairan ni, dia buat semaya ajak. Ada orang semaya ajak. Kita boleh lah ni, ada orang buat kita ni macam-macam lah. Macam-macam lah. Dia punya sangkaan-sangkaan. Sebenarnya boleh jadi Tuhan uji je ya. Tafakkahun, maka dia heran kenapa dengan pandai dia, kenapa dia tiba-tiba niagaan tu jadi jatuh, ataupun tanaman tu jadi mati, kering, hancur. Inna lamughramun. Selepas jatuh niaga tu, selepas tanaman tu hancur lama dah, 2-3 minggu kemudian orang tanya, macam mana menanam tu? Atau macam mana berniaga tu? 2-3 minggu, 2-3 bulan lepas pada tu, orang tanya macam mana berniaga dulu, macam mana menanam dulu. Dengar khabar matilah ke, dengar khabar jatuh, tutup kedai dah ni. Dia pun jawab, orang tu jawab, inna lamughramun, bahkan kami sebenarnya sekali rugi dah. 2-3 bulan lepas pada tu, orang tanya pula, macam mana berniaga dulu, dengar khabar jatuh. Macam mana menanam dulu dengan khabar jatuh. Baru dia kata, nahnu
nahnu mahrumun, bahkan kami tak dapat hasil apa-apa. Tak dapat hasil dalam. Mula-mulanya dia kata rugi. Yang akhir tu, lepas sedar lama-lama tu bila rasa sedar, oh rupanya Tuhan uji kita. Dia pun mula kata, sebenar sekali kita ni tak dapat hasil kerja baru ni. Tahu macam mana dah Tuhan tak bagi rezeki. Last sekali baru kata tu. Kau tak betul saya kata. Mula-mula tak boleh. Heran macam mana ni, macam mana. Orang tanya macam mana ni jatuh tu. Saya pun tak payah ni, macam mana. 2-3 bulan lepas tu, bila bertanya macam mana, rugi besar saya ni. Bila lama tu sudah hilang dah belaka jawapan-jawapan tu, maka orang tu akan kata bal nahnu mahrumun, bahkan sebenarnya kita ni tak dapat hasil kerana Tuhan tak bagi rezeki pada kita. Last sekali baru kata. Ni orang yang hati tu tak mahu mengaku cepat. Nampak? Tak mahu mengaku cepat. Patutnya mengaku lah. Dah kita jatuh tu. Orang tanya macam mana? Tuhan tak nak bagi rezeki pada kita, kita cuba lagi. Itulah patutnya. Ni soalan yang ketiga. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? Tidakkah kamu perhati air yang kamu minum tu? Air yang kita minum. Tuhan tanya ni. Ini dalil yang ketiga. Dia tanya. Ini soal jawab Tuhan dengan manusia ni. Tanya kita sendiri ni lah kan. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? Tidakkah kamu perhati air yang kamu minum tu? Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Kamukah yang menurunkannya daripada awal? Am nahnul munzilun? Atau kami kah yang menurunkan? Katanya tu Uri Aziz, dia terjemah begini ayat ni. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu? Antum anzaltumuhu minal muzni? Apakah kamu yang naik ke langit tu pergi perah awan menyebabkan air itu bertitik jatuh? Am nahnul munzilun? Atau kami kah yang menurunkan dengan kuasa kami? Kena jawab bal anta ya Rabb. Jadi bagi sesiapa yang menanam, baca doa ni. Tengok marah, baca doa ni. Sini. Baca sini. Nak hujan, baca doa ni. Baca ni. Baca sini doa. Kalau kita baca Quran biasa ni, kalau kita baca Quran pun, bila sampai ayat ni kita jawab kita. Nak jawab kan? Minta ni, lepas baca doa tu minta. Lepas baca bal anta ya Rabb, minta doa apa-apa. Masa kita baca biasa. Nah, minta. Saya di Mekah dulu, saya minta gini. Masa tu hujan. Saya kata, ya Allah ya Tuhanku, berilah kepadaku rezeki seperti banyaknya titik air hujan tu di Masjidil Haram. Balik tu boleh 1 juta. Projek atas satu projek. Sebulan juga. Lau nasya'u la ja'alnahu hujaja. Kalau kami kehendaki, nescaya kami boleh jadikan air hujan tadi. Air hujan ni mari daripada mana? Mari daripada laut. Penguapan daripada air laut jadi awan, terus mari pada kita kan. Jadi Tuhan kata, lau nasya'u la ja'alnahu hujaja. Kalau kami kehendaki, nescaya kami jadikan air hujan tu masih. Dan dia asal mari daripada laut. Mari sini. Jatuh masih. Apa jadi kalau jatuh masih? Dengan pokok-pokok mati semua. Kita akan mati semua sekali. Semua manusia ni akan mati kerana semua tumbuhan akan mati. Dan semua air jadi masih. Air tawar menjadi masih, air laut pun jadi masih. Maka kita mati pasal tak ada air. Ujaja, falaula tashkurun, kenapakah kamu tak nak syukur pada Tuhan? Tuhan yang memberikan kepada kamu rezeki, kamu mengatakan orang lain yang beri rezeki. Maka doa mesti doa kepada Allah saja. Afara'aytumun nar allati turun. Ni dalil yang keempat. Ini dalil yang terbesar antara dalil besar ni. Ialah
Afara'aitumul nar allati turun. Apakah tidak kamu perhati api yang kamu nyalakan, yang kamu gosok sini. Gosok pasal dulu kan dia gosok kayu betul. Gosok batu tu. Yang kamu gosok kan, iaitu meci api lah kalau kita nak mengeluarkan api. Iaitu nak keluarkan api itu daripada kayu. Antum ansya'tum syajarataha am nahnul munsyirun. Apakah kamu yang menumbuhkan pokok? Syajaraha, apakah kamu yang menumbuhkan pokok yang kamu guna untuk nyalakan api tu? Kamu menumbuhkan pokok tu. Pokok hutan ni kita tak tanam dia. Tak ada siapa menjaga dia, tak ada siapa menyiram dia, tak ada. Tahu-tahu pokok tu sudah besar tumbuh, kita pun pergi ambil dalam kali dia. Amnahnul munsyirun, ataupun kami ke yang menciptakan pokok tu? Maka kena jawab, bal anta ya Rabb. Minta rezeki biasa ni semua ni. Minta rezeki je lah ni. Jadi dalam daripada hadis Nabi SAW, siapa-siapa yang baca surah Al-Waqi'ah ni sekali sehari, ada setengah kata asar, setengah kata malam, orang kata lah, tapi baca ni sekali sehari. Ambil lafaz hadis yang senang, baca sekali sehari, maka Tuhan akan beri rezeki pada dia, insyaAllah, di dunia ni dan di akhirat. Apa maksud di akhirat? Mana masuk surga. Rezeki di akhirat mana surga. Kenapa yang boleh begitu tu? Kerana ni tempat doanya. Oh, dia kata baca surah. Tapi zahir hadis tu baca tu boleh mudah-mudah rezeki tu. Zahir hadis. Tapi tempat yang baca doanya ni, tempat ni. Nah, mahal ni hari ni. Mahal ni hari ni. Tapi ramai tak nak belajar. Macam mana kita mari dah jauh. Ni ambil ni. Ni ambil. Ada sini, ada. Kita jumpa kan. Ada tafsir sana. Tafsir sana. Tengok. Tafsir sana. Ambil kat sana. Mahal ni hari ni tempat untuk baca doa. Jadi orang nak kata surah Waqi'ah ni murah rezeki. Awak akan perhati dalam pada surah ni tidak ada apa berkenaan dengan rezeki. Kecuali satu ayat yang kita baca kejap lagi. Itu pun gitu ya. Jadi sebenar sekali mengesakan Allah Ta'ala itu menyebabkan murah rezeki. Pasal ayat semua sekali ini ialah ayat tauhid. Nah, ada orang SMS kat saya, "Oh Ustaz ni ayat ni patut baca surah Waqi'ah." Kata betul. Tapi dah tak nak baca. Tapi yang herannya zahir hadis itu pun bukan rezeki kita. Ada macam-macam raja ni. Nah, saya pun ada belajar surah Waqi'ah ni daripada guru-guru. Dan saya baca wirid dulu 7 bulan surah Waqi'ah. 7 bulan, 7 peringkat. Berapa kali buat. Sekali habis, memang boleh rezeki. Tapi bila kita cek daripada hadis itu tak ada amalan rekod. Jadi oleh kerana itu kita ambil zahir hadis, baca sekali. Ada orang kata baca 7, ada baca 3, ada baca 10, ada tak payah. Orang baca zahir hadis 1 kali cukup dah. Nah, cukup dah. Yang saya buat ni lebih pada awak pernah belajar surah Waqi'ah, tapi baca sekali je. Cukup dah. Baca sekali, tempat-tempat ni baca doa. Semua tempat-tempat hadis itu afara'ait bal anta ya Rabb, baca doa. Minta apa pun. Minta apa? Nak minta benda lain pun tak apa. Nak minta benda lain, anak nak suruh pakai esok apa. Ini tak suruh orang semaya ajak tu, suruh orang semaya ajak ni. Perantaraan semaya ajak tu pula kubur pula.
Nampak? Aduh, hai. Kadang-kadang dia jadi macam kata-kata, jadi macam marah anak. Okey. Antum syatum syajarataha am nahnul munsyiun. Kalau kami kehendaki, apakah kamu yang menumbuhkan pokok tu ataupun kami kah yang menumbuhkan pokok tu? Maka kita kena jawab, bal anta ya Rabb, bahkan kamulah yang menumbuhkan pokok tu Tuhan. Maka kita pun kata, minta lah ni. Nak minta doa yang sama tak apa ni. 4 kali baca ni, 4 kali 4 tempat ni baca doa yang sama tak apa. Permohonan yang sama tak apa. Nah, minta lah. Ini anak nak berasa, bersemaya ajak, besar-besarnya, ampanya, apanya. Kesian kerana ustaz mengajar tu pun tak tahu juga. Ya syekh pun tak tahu juga masalah besar. Nahnu ja'alnaha, sesungguhnya kamilah yang menjadikan pokok itu tazkiratan, sebagai suatu peringatan, sebagai suatu peringatan untuk kamu. Wa mata'an lil mu'minin, dan suatu kesenangan sementara untuk orang musafir, lil muqwin, satu kesenangan sementara lah bagi orang-orang yang musafir. Pokok kayu kan. Syajaraha tadi ialah pokok hijau. Pokok yang warna hijau tadi. Pokok yang asalnya hijau, pokok asalnya hidup. Tapi daripada pokok yang hidup, asal yang hidup tu ada api dalam pokok. Bila kita cucuk api itu, dia boleh jadi nyala. Maknanya dalam pokok tu sendiri ada api. Tazkiratan maksud Ustaz? Tazkiratan sebagai satu peringatan untuk kamu. Bahawasanya Tuhan ni kalau tak nak buat pokok pun boleh. Nak buat benda lain. Untuk kita nyalakan sebagai api boleh. Tuhan. Ya sekarang ni kita pakai lighter lah. Tak guna dapat. Semua sekali ini sebagai suatu peringatan. Semua ayat yang dibaca tadi itu sebagai suatu peringatan untuk kita. Wa mata'an lil muqwin, dan berkenaan dengan nak nyalakan api daripada pokok-pokok ni, wa mata, suatu kesenangan sementara bagi orang-orang musafir. Pasal benda tu kayu api, dia tak balik ke rumah. Dia ambil bakar untuk bakar di tempat-tempat dia berkemah tu lah. Oleh sebab itu, fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah kamu dengan sebut berkat, dengan berkat nama Tuhan kamu. Bismi itu dengan berkat nama Rabbika, Tuhan kamu, Al-Azim, yang Maha Agung. Maka bila kita nak menanam tu, apa saja yang kita nak buat tu, maka bacalah tasbih. Tasbih kan? Baca tasbih. Surah ni ialah tauhid fil akhirat. Dan surah ni menggalak kepada tasbih, baca tasbih. 2 kali mari ayat yang sama. Fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan berkat nama Tuhan kamu. Dengan berkat nama Tuhan kamu, Al-Azim, yang Maha Agung. Jadi kita nak makan, kita kata dengan berkat nama Tuhan. Apa saja yang kita nak buat, tak erti doa, kita baca gitu, dengan berkat nama Allah. Dengan berkat Bismillahirrahmanirrahim. Tak erti nak baca doa lain, baca tu. Doanya ialah dengan berkat nama, dengan berkat Bismillahirrahmanirrahim. Wala uqsimu biwaqi'in nujum. Ni fa ni, huruf fa sebiji tu. Wala ni bahagian kedua ya. Fa tu, oleh sebab itu, fa tu fa fasihah dipanggil. Iaitu daripada permulaan idza waqa'atil waqi'ah sampai ke al-azim tadi, maka fa, oleh sebab itu, la uqsimu biwaqi'in nujum, maka aku bersumpah. Aku bersumpah, Tuhan kata, aku bersumpah dengan tempat turunnya bintang-bintang. Dengan tempat bintang-bintang, iaitu
Dia ada orang-orang Arab ni dia ada bintang-bintang